إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب التمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, adapun selepas segala puji tertentu bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, sekalian arwah-arwah kedua ibu bapa kita, saudara mara kita, sahabat handai kita yang telah lama kembali ke pangkuan Allah ataupun yang baru dijemput ke pangkuan Allah. Doa dan kiriman hadiah dari kita adalah sepotong Fatihah yang sama-sama kita alunkan sebentar tadi agar mereka tenang dan damai di sisi kekasih-kekasih Allah, syuhada, salihin, dan wa hasuna ulaika rafiqa. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan di kesempatan ini kita hamba Allah yang diutuskan sebagai khalifahnya terus memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas ketinggian dan kemuliaan Allah mengurniakan kepada kita kesihatan, kesempatan untuk meneruskan lagi kehidupan sehari lagi. Terima kasih ya Allah. Untuk sehari ini kami dihidupkan. Namun tak tahu adakah sampai ke petang, ke malam. Boleh bertemukah lagi untuk esok harinya. Wallahualam. Kerana nyawa kita ada pada Allah. Beriman terus dengan Allah dan segala qada dan qadarnya. Oleh kerana itu, sebagai hamba Allah yang telah pun dilantik menjadi khalifah, maka kita terpanggil setiap kali kita membuka kelopak mata, kita terpanggil untuk mencari Allah, untuk mencari kebaikan. Apakah pekerjaan yang baik? Apakah hari ini aku boleh menambahkan lagi pahala lebih sikit dari kemarin? Apakah hari ini akan lebih elok nasib aku daripada kemarin? Hanya doa-doa yang kita rafakkan setiap kali kita menadah tangan ataupun mungkin kita tunduk sujud kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah agar kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pagi ni insya-Allah kita akan menyambung nasihat Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah rangkaian-rangkaian hadis yang dinamakan dengan hadis
Qudsi. Yang dinamakan dengan dalam hadis Qudsi, iaitu hadis yang terus dijangan daripada firman Allah. Sebab tu hadis ini dia tak ada daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar, an Anas bin Malik. Semua dia tak ada an. Kenapa hadis ni tak ada an? Sebab hadis ni hadis qudsi. Dia terus firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadis ni tak ada an. Kan hadis yang kita duk baca kalau Syama'il tu, tak lagi an Qatadah, an Jumrah, an Abu Salamah, an Aisyah, kan banyak an. Sebab itu dia diriwayatkan daripada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, kelakuan Nabi, pengakuan Nabi. Tapi hadis Qudsi dia berbeza, dia tak ada an. Dengan sebab ianya datang terus daripada kalam Allah Ta'ala. Itu beza. Di antara perbezaan hadis Qudsi dan hadis yang terus dibacakan kepada sahabat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca apa pengajaran hadis kita pada pagi ini. Hadis yang ke-32 muka surat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa baca juga nah. Baca di rumah ikut sama-sama nah. Yaqulullahu azza wa jalla sabruka ala qalilin minal ma'siyati aisaru alaika min sabrika ala kathirin min azabi jahannam. Inna azabaha kana gharama wa sabruka ala qalilin minat ta'ati yuqibuka rahatan tawilatan fiha na'imun muqimun. Ya ibn Adam, alaika bisiqati bima dhamintu laka qabla at'ima rizqaka bighairik wazhad fi dunya min qabli an azhada fik wa takhallas min asyubuhati qabla an tafna hasanatuka yawm al-hisab waghmur qalbak bidhikr al-akhirah falaysa laka maskanun ghaizul qabri. Ya ibn Adam, man istaqa ilal jannah sar'a ilal khairat wa man khafa an-nar kaffa 'anil syarr wa man naha nafsahu 'anil syahawat nala ad-darajatil 'ula. Wa ya Musa ibn Imran, idza asabatka musibatun wa anta 'ala ghairi taharah fala talumanna ila nafsak. Ya Musa, al-faqru minal hasanat wal mautul akbar. Ya Musa, man lam yushawir nadim wa man istakhara la yandam. Baik, satu hadis yang telah pun didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud yaqulullahu taala, bersabar untuk tidak melakukan maksiat yang sedikit adalah lebih mudah bagimu daripada bersabar menahankan azab yang banyak di dalam neraka jahanam. Sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang berkekalan. Nasihat daripada Allah Ta'ala kepada kita, diserukan kita agar kita bersabar untuk tidak melakukan maksiat yang sedikit. Maksiat yang sikit ni yang mai singgah sementara, atau mungkin yang sekali lalu, atau sekadar hidangan yang bersifat sementara, dia mai. Tapi kalau kita sabar, kita tak buat, kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang telah pun dilarang oleh Allah Ta'ala, itu maksiatlah. Jadi dia kata adalah mudah bagimu daripada bersabar menahan azab Allah yang amat pedih. Itu lagi senang dia kata daripada menahan azab yang amat pedih. Baik. Macam mana hadis ini boleh didatangkan? Yakni ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana sifat Jurais. Kan kita tahu sifat pujian Allah kepada Jurais. Yang Jurais ini kita tahu di dalam beberapa riwayat mengatakan beliau adalah seorang hamba Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup mengasingkan diri dia, duduk jauh
daripada orang ramai semata-mata nak mengabdikan diri beribadah pada Allah tanpa henti-henti di samping perkara-perkara yang wajib yang cukup sempurna, beliau juga mengikuti dengan perkara-perkara sunat yang paling sempurna. Wajib yang cukup sempurna, sunat yang paling sempurna. Maksudnya tidak ada satu sunat pun yang dia tak buat. Tak ada satu sunat pun dia tak buat. Keseluruhan pada perkara-perkara sunat dia lakukan. Itu dinamakan Sayyidina Juraij. Kehebatan dia dalam mengerjakan ibadah amat-amat dipuji. Tetapi hanya kerana sedikit kesilapan dia. Bukan banyak. Kita nampak macam sikit. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ianya besar. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang penceritaan Juraij ini, iaitu Sayyidina Juraij apabila dia dah lama tak balik ke rumah, si ibu ni merindulah, lama tak tengok anak lelaki aku ni, lama dah tak balik tengok mak. Dia bukan duduk di mana, dia duduk di satu tempat berkhalwah. Dia buat satu, kita panggil kata rumah suluk untuk dia dengan Allah. Dia bersunyi-sunyian. Jadi bila si ibu ni tahu tempat tu, bawa makanan, sebagai ibu ni dia tahu makanan apa yang anak dia suka. Dia masak, dia bawa pergi dekat anak tu. Dia sampai di rumah anak tu, dia tengok anak dia sedang bersolat sunat. Tunggu dia. Tunggu anak tu lepas habis satu solat, buat satu solat, habis satu solat, buat satu solat. Balik. Tinggal makanan sambil dia bercakap lah, ni mak tinggal dekat sini, nanti ambil lah. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia keluar pergi. Esok dia patah balik pula mai tengok Juraij masih bersolat. Sampai kali ketiga dia tengok Juraij bersolat. Jadi hati ibu ni sedih sebab sahutan panggilan yang diberi kepada Juraij tidak bersahut. Lalu terluka hati ibu. Maka mak dia pun sambil-sambil nak berjalan balik tu, sambil kata, ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum kau datangkan fitnah kepadanya. Dia tak dengar itu ucapan daripada mak dia. Tapi dia tahu mak dia duk main tu. Sebab ada tinggalan makanan di depan pintu rumah dia. Dia tahu mak dia duk main. Sepatutnya dia ambil makanan tu, kemudian dia pilah kat mak dia. Kan dah mak tu merindu sangat. Dan kemudian tu, bila mana dia menghadap dengan peristiwa yang sebegini, dan mak ni dah terluka hati, berdoa pada Allah. Doa seorang ibu tu Allah Ta'ala makbulkan. Ada ketika Allah makbulkan serta-merta. Kalau ditanya, adakah kerana Allah benci? Bukan. Kerana terlalu sayang. Dimakbulkan. Allah sayang pada Juraij. Allah sayang pada ibu dia. Maka Allah makbulkan serta-merta. Dan Juraij ni lepas tu mak tu merajuk tak pergi dah. Keesokan harinya, seorang wanita kita panggil akir, pelacur. Pelacur. Ataupun dalam bahasa yang ni kita kata perempuan yang tak berapa elok lah akhlaknya. Datang di dalam pekan orang ramai. Jadi orang ni pakat mencabar. Dia ni perempuan cantik, cantik sangat. Dia begitu angkuh wanita ni mengaku yang mana dia kata dia ni mana lelaki yang dia tak boleh goda. Semua lelaki dia boleh goda. Dia kata ada seorang lelaki yang tak dapat kamu takluki dia. Siapa? Juraij. Kalau hang boleh takluki lelaki Juraij ini, maka kamu diiktirafkan sebagai perempuan nombor satu lah yang paling hebat pada zaman tu. Jadi dia kata tak apa, ni dia nak sahut cabaran, dia pun dia biasalah, seperti mana kedatangan ibu kepada Sayyidina Juraij, beliau akan terus bersolat, begitu juga perempuan tu sampai. Dia terus mayang. Jadi sifat ataupun perilaku wanita yang kurang akhlak ini bukan seperti ibu Sayyidina Juraij yang tunggu depan pintu. Panggil tak menyut, tinggal makanan balik. Tapi perempuan yang tak baik akhlak ini, dia naik terus. Dia naik terus. Dia masuk pi. Dia
menggoda Jurayj sehingga kan di dalam satu riwayat dia membuka keseluruhan pakaiannya sambil menayang-nayangkan bahagian-bahagian kemaluannya kepada Saidina Jurayj yang ketika itu sedang bersolat. Bukan kata menari di belakang, menari di depan. Kita bayangkan menari-menari nak bergelek-gelek seolah-olah mengajak melakukan maksiat. Jadi ketika ini dan di waktu ini bersabar untuk tidak melakukan maksiat yang sedikit adalah mudah bagimu. Kata Allah Ta'ala, daripada bersabar menahankan azab yang banyak di dalam neraka jahanam disabak. Dia tahan, dia pejam mata, hati dia tak tergoda langsung. Sebab dia berpegang pada firman Allah ini, bersabar melakukan maksiat yang sedikit, bagi dia sedikit. Sikit ni dia kata sabar, jangan tergoda. Jangan terpaut hati. Jangan termasuk pada hasutan syaitan ini. Sebab apa? Sebab tak mungkin aku boleh bersabar menahan azab neraka yang amat pedih. Kerana sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang berkekalan. Kalau dunia ni sakit sikit saja. Lama-lama dia sembuh. Kita boleh berubat. Kita boleh merawat. Dan dia akan sembuh. Tetapi pada bakaran neraka jahanam, pada azab neraka jahanam, ianya adalah amat-amat kekal kebinasaannya. Maknanya, kalau kata kena bakar tu, sampai tak ada nak kerin. Duk menyala situlah sampai tak padam-padam. Pengakhiran azab di dunia ni dengan mati. Kita dengar orang tu sakit, lama azab dia. Orang kata, mati dah lega dah dia. Kita kata, kesian tengok, kita kata kesian tengok dia duk tanggung azab. Dia menanggung lama dah sakit tu, sampai kepada kemuncak tu, sampai dia menangis, menjerit-jerit, merintih, merayu. Kita dengar dia mati, kita rasa lega. Mati dah dia, kita kata kita. Dengan kematian adalah kemuncak bagi segala kesakitan. Tetapi azab neraka ni, dia takkan berhenti. Dia adalah kebinasaan yang berkekalan. Maknanya kalau kata kena bakar tu, dia takkan padam. Dia takkan padam. Dia akan menyala selama-lamanya. Apa yang dia makan isi, dia makan kulit, dia makan tulang, dia makan sampai jadi ketik arang, sampai jadi abu, dia jadi semula. Allah Ta'ala gantikan kepada kulit yang baru, isi yang baru, tulang yang baru untuk dinyalakan terus menerus. Kalau masak dengan gas pun habis gas dia berhenti. Tapi yang ni tak berhenti-henti. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka itu adalah azab yang berkekalan kebinasaannya. Sayang sangat. Maka oleh itu, Saidina Jurayj berpegang pada kalimah hadis kursi ini. Beliau menahan diri daripada melakukan kemaksiatan yang begitu besar, yang telah pun dibawa datang di hadapan mata dia. Di hadapan mata dia. Okey, sedikit kita sambung sikit kisah Saidina Jurayj ni. Wanita ni dia rasa marah apabila Jurayj tak layan dia. Dia rasa malu, dia rasa tercabar. Maka dia pun pergi cari seorang laki-laki penggembala kambing. Penggembala kambing. Dia tak buat apa, dia bukan duduk semayang. Dia duduk di padang rumput. Duduk seorang-seorang, duduk tengok kambing saja. Bukan ada handset kau dia nak chatkan dengan siapa kan. Jadi, hang pi pula macam orang mengentuk orang bakal. Orang lapar disuap makan. Okey selalu lah, dia on selalu. Okey, jadi perempuan ni, dia pasal dia nak satu title. Dia adalah wanita terunggul di dalam negeri itu kerana berjaya menggoda Jurayj. Dan akhirnya dia hamil dan dia mengatakan itu adalah anak Saidina Jurayj. Itu doa daripada ibu tu. Jangan kau matikan dia sebelum dia ditimpa fitnah yang amat besar. Bila didatangkan kepada dia itu, maka itulah menyebabkan fitnah menimpa dia. Walhal orang yang tak pernah berhenti lidah dia daripada menyebut nama Allah.
Lidah yang tak pernah berhenti daripada zikrullah. Lidah yang tak pernah berhenti daripada memohon keampunan pada Allah. Kenapa Allah timpakan ujian yang begitu berat kepada dia? Patutnya hamba Allah yang macam ni lah kena jaga lah. Pasal apa nak ditimpakan ujian berat? Kita tengok. Cara Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayang kepada kita adalah berbeza. Patutnya dia tu, orang baik tu kena jagalah. Dia kan buat apa lah. Dia siang malam pagi petang dia hingga bersolat. Siangnya berpuasa. Malamnya menghidupkan. Jadi pasal apa nak kena fitnah? Awak Allah ni zalim ke? Tidak. Sebab apa? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut surah Al-Baqarah, insya-Allah. Mudah-mudahan benar ayat yang ke 214 kata Allah Subhanahu Wa Taala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Allah Taala tanya kita nah, tanya kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hampa ni duk sangka-sangka hampa senang-senang kan nak masuk syurga. Lebih kurang makna dia macam tu. Hampa ni duk perasan-perasan hampa senang kan syurga. Macamlah kita duk cakap-cakap kita nah. Kita jumpa di jannah nanti. Allah. Nah. Allah tanya balik dah, hampa ni hampa ingat senang nak masuk syurga. Lebih kurang macam tu. Amma hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, hampa tak pernah sampai ujian yang begitu berat kepada kamu seperti mana orang-orang yang dahulu daripada kamu. Hari ini hampa duk syok-syok dah kata nak masuk syurga. Hampa tak pernah dapat ujian yang baru sikit hampa mengeluh. Baru terima sikit hampa gaduh, hampa kata, hampa tuduh orang tu, hampa cari sebab orang ni. Dan berbagai-bagai sebab sehingga menyebabkan kamu bertindak di luar batasan. Kata Allah, hampa sangka hampa nak masuk ke dalam syurga aku. Selagi kamu tidak ditimpa dengan fitnah ataupun ujian yang berat. Dan ujian demi ujian daripada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kata? Orang-orang yang terdahulu. Masathumul ba'sa. Yang mana orang-orang yang terdahulu itu mereka telah ditimpakan ba'sa, kesusahan. Kalau kita tengok pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Betapa berat umat-umat terdahulu menanggung kesusahan. Berjalan beratih-ratih batu, lari daripada Fir'aun. No? Susah tu. Kita tak payah lari daripada siapa. Kita duduk dalam rumah je. Pun kita keriau, kita gaduh no? Pasal duduk dalam rumah sangat-sangat. Kita gaduh, kita bising. Allah. Kita malu ke Allah ni. Sepatutnya kita malu. Patut nak masuk syurga. Senang kan nak masuk syurga? Lepas tu kata Allah, bukan saja mereka itu menerima baksa, kesusahan. Waddarra. Apa dia darra ni? Penyakit ataupun wabak. Penyakit ataupun wabak. Kita ditimpa. Alhamdulillah. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Satu wabak, satu penyakit yang telah hadir di kalangan seluruh umat dunia. Bukan Islam sahaja. Bahkan seluruh umat dunia. Yang bernama manusia. Binatang Allah Ta'ala tak bagi. Dia apa? Tengok mana ada pakai lembu tak payah pakai mask. Kucing tak payah pakai mask. Kan? Nyamuk terbang bebas. Burung terus berterbangan. Berkicauan. Apa tak gaduh? Kenapa? Sebab Allah bagi pada kita saja. Allah bagi pada kita saja. Tidak kepada mereka. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak uji. Hang kata nak masuk syurga kan? Aku bagi. Baksa satu kesusahan. Kemudian dalam susah tu, darak bagi wabak pula. Jadi, keadaan ini, orang tak boleh terima. Bila orang tak boleh terima, maka berlakulah tindakan demi tindakan yang di luar batasan. Yang kita tengok akhir-akhir ini, tular macam-macam video tentang orang bunuh diri, mula terjun isteri, kemudian terjun suami. Ataupun terjun suami saja. Tak mana juga berapa ratus orang dah dalam
suasana COVID-19 ini berapa ramai jiwa yang melayang kerana ambil satu jalan mudah untuk keluar daripada permasalahan. Allah Ta'ala kata, aku bagi baksa wa dharra. Aku bagi hampa susah dan aku bagi hampa wabak. Ada yang tak ada kerja, dah tak ada kerja, tak ada duit. Bila tak ada duit, ada tanggungan. Nak makan apa. Macam itulah keadaannya. Jadi satu jalan pintas yang diambil, mati bang. Nah, manusia yang berfikiran cetek ni, adalah senang. Mati tak senang, mati tak senang. Sebenarnya mati itu adalah terlalu sukar dan terlalu sakit. Permulaan bagi segala bala bencana. Ha? Sabar sedikit. Sabar sikit. Sebab apa? Sebab dianya kamu tak boleh sabar di atas siksaan Allah yang amat pedih. Dia Allah Ta'ala tanya kita, apa terima tak lagi? Apa terima tak lagi kita sedang menerima. Kita sedang menghadapi wabak ni. Dan tak terkecuali ada di kalangan kita yang mengenai ujian-ujian ini. Kita reda, kita terima dengan reda tanpa menyalahi siapa-siapa. Nah, sebab kita tahu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kata Allah wazulzilu. Mereka ini juga akan diterima gempa. Dahlah susah, kena pula wabak, kena pula gempa. Gempa bumi ataupun bencana alam. Banjir besar berlaku kan. Akhir-akhir ni kita tengok baru-baru ni di apa Batu Feringgi teruk dia kena banjir ayak sampai paras dada dengan cuaca yang semakin tak menentu, kadang hujan kadang panas, tengah-tengah panas hujan. Ini keadaan yang Allah Ta'ala bagi jadi kepada kita untuk kita terus melihat, memandang pada suasana alam yang semakin kucar kacir. Sehinggalah kata Allah dalam surah Al-Baqarah ni, cantik nak ayat 214, nanti bila baca jumpa dia, tahu cerita dia nak. Surah Al-Baqarah ayat 214 nak. Hatta yaqul rasul, sehingga berkatalah Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul kata, utusan Allah kata, dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengannya, mata nasrullah. Bilalah Allah nak tolong ni. Bilalah Allah nak bantu ni. Macam kita duk kata, bila Allah Ta'ala nak bawa wabak ni pergi jauh-jauh. Lama dah kami kena kurung. Bilalah nak habis wabak ni. Tak habis-habis lagi. PKP, lepas PKP, PKPB, PKPB, PKPP, PKP, PKPD. Tak tahulah lepas ni PK apa. Fikir sendirilah. Kita fikir sendirilah. Yang mana yang paling nyata hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kamu memang aku pilih untuk menanggung segala-galanya yang mungkin takkan berakhir lagi. Sabar atas maksiat yang sedikit. Jaga mulut lidah. Jaga mulut lidah kita. Jangan tunding jari kata Kak Ronu, kata Kak Roni, sabar. Anggap ini adalah satu ujian yang Allah Ta'ala utus mai. Kita tertanya-tanya. Allah sebut di sini ya. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dengan Allah akan bertanya, mata nasrullah, bila Allah Ta'ala nak tolong? Bilalah bantuan Allah nak sampai ni? Kan doa macam-macam doa kita rafakkan kepada Allah. Solat hajat buat. Yasin hajat buat. Buat secara perdana seluruh Malaysia, seluruh dunia. Kunut nazilah pakat-pakat baca. Bukan satu masjid, bukan satu rumah. Seluruh dunia pakat baca. Tapi mata nasrullah, bila Allah Ta'ala nak tolong? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat kata Allah, tolongan aku tu dekat je. Dekat saja. Cuma aku nak tengok hampa sabar ke tak sabar. Sabar. Kita ni sabar sana. Sabar apa dah dekat 2 tahun dah ni? Baru 2 tahun. Bukan 20 tahun. Baru 2 tahun. Ada lagi tu yang kata umat terdahulu mereka sampai kena berpuluh-puluh tahun. Bayangkan kaum Nabi Allah Musa yang sesat di padang teh tu 40 tahun.
Sesat 40 tahun. Ah. Bukan sikit dia bawa nak 60,000. 60,000 pengikut dia sesat di padang teh 40 tahun. Dengan bekalan makanan dan minuman yang hanya menunggu rezeki yang Allah Ta'ala turunkan, manna wa salwa. Makan sejenis tu je. Allah. Hebat tu. Bukan 2 tahun. Yang ni punya hamput kata kat Perdana Menteri gitu. Kata kat Menteri Kewangan macam ni. Kata kat Menteri tu, kata kat ni. Han jadi menteri lah. Alah, Han pandai sangat. Kata orang tu tak betul. Kata kau ni tak betul. Kira bila dah jadi keadaan macam ni, dia akan nampak salah orang lain. Walhal, wabak ni adalah daripada sikap kita sendiri. Kelakuan kita sendiri. Tapi kita salahkan orang. Ha? Padahal, kalau berlakunya musibah, makanan tak berhenti dapat. Hari ni kita tak kerja dah lama tapi kita dapat makan. Banyak makan ni PKPD, sahabat-sahabat kita yang duduk di bypass tu. Cuba tanya mereka. Mereka pun mengakui nah. Telur tinggal lagi nak menetah aja punya banyak dapat. Berlambak Allah hantar. Allah Ta'ala tak zalim. Jadi, kenapa kita nak menzalimi diri kita sendiri? Kata pertolongan Allah tu dekat. Dekat sangat. Hampa bergantunglah. Harapan terus dengan Allah. Bergantung terus harapan dengan Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah katalah kita ni baca sampai kepada ayat 214 ni. Cuba tadabur. Itu maksud tadabur. Baca, oh inilah yang dikatakan Allah Ta'ala pesan kat kita. Suruh bersabar di atas maksiat yang sedikit. Sebab apa? Sebab paling susah kita nak bersabar kepada azab neraka Allah yang kekal. Yang kebinasaannya kekal selama-lamanya. Kemudian kata Allah lagi, sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan. Sesementara bersabar untuk terus melakukan ketaatan yang sedikit akan menyebabkan engkau merasai ketenangan yang lama dan kenikmatan yang tidak sebentar. Kalau kamu bersabar, bersabar untuk terus melakukan ketaatan. Sabar sikit saja lagi. Akan menyebabkan engkau merasai ketenangan yang lama dan kenikmatan yang tidak sebentar. Maksudnya tidak sebentar ni nikmat yang kekal selama-lamanya. Bersabar untuk buat taat. Kita lanjut bersabar untuk melakukan ketaatan. Okey. Bila disebut tentang bersabar di atas ketaatan ini, kisah perempuan yang hidup pada zaman Rasulullah dulu, yang mana apabila suami dia keluar pergi berniaga, pesan dekat dia jangan keluar rumah, jangan pergi ke mana-mana. Walau apa pun jadi, jangan keluar rumah, jaga harta kita, jaga kehormatan diri. Itu pesanan seorang suami apabila nak meninggalkan isteri kerana keluar bekerja. Yang itu pun tak banyak okey terikut. Tapi ujian Allah Ta'ala untuk orang yang nak melakukan ketaatan. Seorang isteri yang solehah ini apabila dibawa khabar berita ayah dia sakit. Dia kata dia tak boleh pergi sebab tak dapat izin daripada suami. Kan masa tu tak ada telefon, tak ada gram, tak ada postman nak hantar surat. Jadi kali kedua ramai bagi tahu, orang kata ayah dia sedang penat. Dia kata dia tak boleh pergi dengan sebab tak mendapat kebenaran daripada suami. Suami dia pesan jangan pergi. Kemudian kali ketiga ramai habaq dah tak ada dah pun meninggal dunia. Pun dia tak boleh pergi dengan sebab dia tak mendapat keizinan daripada suami dia. Jadi 3 kali turutan yang diterima adalah satu panggilan yang mana menyebabkan seorang anak itu menjadi rasa sifat berbelah bagi antara ketaatan kepada suami dan kasih sayang pada seorang ayah. Dia tak dapat kebenaran daripada suami. Jadi oleh kerana tu, ni Allah Ta'ala pesan taat yang sedikit. Bersabar di atas ketaatan yang sedikit itu akan menyebabkan engkau merasa ketenangan yang lama dan kenikmatan yang tidak sebentar. Maksudnya kenikmatan yang selama-lamanya. Orang-orang yang hadir menziarahi jenazah bapa dia pakat katalah, dah lah anak perempuan seorang tu saja. Tak boleh pula balik main tengok bapa dia. Daripada sakit sampai sakit tenak sampai mati pun tak boleh balik main juga. Taat sangatlah dekat suami dia. Padalah dengan suami. Biasa mulut orang lagu mulut kita. Kan? Nak kata ke orang,
Padalah dengan suami tu pun pesan kata tak boleh pergi ke mana-mana. Alah kalau dia tak pesan lagu tu, dia dapat permit besar. Jauh lagi dia pergi. Ha? Jadi dia tak pergi. Bila dia tak pergi, sampai akhirnya dia dicemuh. Nah, mak tu sampai jauh hati sebab anak tu tak balik mai. Ketaatan yang sedikit. Untuk memiliki kenikmatan yang tidak sebentar. Kenikmatan yang selama-lamanya. Apa yang dia jumpa dah? Pada malam ayah dia meninggal dunia tu, dia bermimpi dah tak boleh ziarah dah. Kita ni bila kita duk teringat sangat kepada satu-satu benda tu sampai termasuk dalam mimpi dia. Di mimpi di dalam mimpi dia tu dia jumpa dengan ayahnya dengan pakaian yang indah, dengan bau yang harum, dengan tempat duduk yang cantik, dengan singgah sana dia, dengan rumah dia, dengan makan minum yang terhidang yang enak-enak, jumpa ayah dia. Ayah dia senyum tengok dia. Ayah dia kata terima kasih di atas ketaatan daripada ketaatanmu. Itulah aku memperolehi nikmat yang macam ni. Mimpi itu adalah mimpi benar. Nah, apabila dia jumpa dengan ayah dia, dia pun rasa seronok, dia rasa senang. Kemudian bila mana suami dia sampai rumah, dia bagi tahu cerita-cerita semua. Nah, suami dia bawa dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila bawa dia jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kata mimpi kamu itu adalah mimpi benar. Memang ayah dia di dalam nikmat. Hasil daripada ketaatan. Nak buat baik pun kena sabar. Nak ayah dah. Nak buat jahat pun kena sabar. Nak buat baik pun kena sabar. Kerana hati kena pujuk. Masa dia nak buat jahat kena pujuk. Jangan buat. Azab Allah ni pedih. Lama kita akan dibisakan mereka. Pujuk dia. Nak buat baik pun kena pujuk juga. Macam mak duk pujuk anak nak pergi sekolah. Pergi sekolah nak. Kena anak-anak tak orang pergi sekolah tu nak. Jom tak apa mak beli beg baru. Dia nak kasut baru beli kasut. Pujuk nak buat baik. Buat baik pun kena pujuk. Buat jahat pun kena pujuk. Kata Allah Ta'ala, sabar ni bukan sabar yang sia-sia. Sabar di atas melakukan ketaatan, maka akan memperoleh kenikmatan yang selama-lamanya. Itu yang diberitakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Wahai manusia, hendaklah engkau tidak ragu sedikit pun bahawa aku telah menjamin bahagianmu sebelum engkau memberi sebahagian daripada hartamu kepada orang yang lain. Wahai manusia, ya Allah, jangan ragu-ragulah. Tak usah susah hatilah. Sikit pun jangan susah hati ketika mana dia kata rezeki ni bahagian kita Allah dah jamin. Yang tu kita punya. Yang dapat dekat kita ni sebenarnya bukan keseluruhan kita punya. Tapi ada yang tu sebahagian tu kita punya dan sebahagian ada orang lain punya. Bila mai sampai waktu orang tu dia mai ambil. Orang tu Allah Ta'ala gerak dia mai ambil. Rupanya dia punya. Dan kata Allah bagi. Jangan susah hati. Sebab bahagian aku dah bagi dah. Itu bahagian dia. Kita yang rasa macam, aku susah payah tiba-tiba senang je dia pun ambil. Rupa-rupanya dia punya. Kita hanya simpan sat saja atas nama kita. Tapi dia yang punya. Maka kita bagi. Kata Allah jangan susah hati. Sikit pun jangan susah hati. Itu bahagian dia. Bahagian hang dah ada dah kata Allah. Aku dah bagi dah sebahagian daripada hartamu. Dia kata ketika waktu hang bagi kepada orang lain tu, yang tu hak dia. Hang cuma pegang. Kita ni mudah cara rupanya. Orang tengah dapat benda tu kadang boh dalam poket atau boh dalam akaun. Tapi rupa-rupanya bukan kita punya. Allah punya. Kita tersayang-sayang lah. Aku duk ingat aku punya. Bolehlah tambah gelang. Buang. Besar rantai motor ke. Rantai basikal ke. Tapi tengok-tengok. Dah kawan tu main ambil. Tak ada rezeki aku. Rupanya dia punya. Kata Allah. Bahagian mudah pun aku bagi. Sikit pun hang jangan rasa susah hati. Berzuhurlah engkau di dunia sebelum aku zahid ini tidak mengikat engkau. Belah. Tak salah. Tamak sangat. Zuhud ni maksudnya jangan terlalu tamak pada dunia. Sebelum aku belak tengok perangai hang. Apa yang ada semua hang pulun kat hang kedekut.
Sampai kat orang langsung-langsung tak boleh bagi. Dia kira karau je apa yang boleh karau. Ha? Tembak tak langsung. Ni kata Allah aku benci ni macam ni. Jangan padahal aku yang bagi. Dan jauhkanlah dirimu daripada segala macam yang subhat. Sebelum kebaikan-kebaikanmu binasa pada hari hisab. Jauhkan. Hindarkan daripada perkara-perkara yang subhat. Sama ada perbuatan kita yang subhat. Syubhat di atas semua perkara. Perkara yang tak baik. Kita tak buat. Tapi kita tahu kita biak. Itu syubhat. Kita tak buat pun. Kita nampak maksiat berlaku depan mata. Hantar aku tak lama dah. Tak kata tegur. Tak mau. Tak kira orang kata aku jaga terfikir orang. Yang ni kena jaga. Bertindak. Buat laporan. Kalau tak mau buat laporan, katakan pada Allah, aku benci pada maksiat yang berlaku di depan mata. Tapi aku tak terdaya nak menegahnya kerana aku lemah. Wazalika adhaful iman. Orang yang selemah-lemah iman. Maka bila dah tak boleh macam tu, berdoa pada Allah. Agar mereka itu diberi hidayah. Jangan terus bersyubhat. Ada yang simpan dalam rumah pada maksiat. Tak apa kami duk ada. Dia bukan apa. Kami duk ada. Tak boleh. Tak boleh benda ni. Haram. Kita biar. Itu perbuatan. Begitu juga dari segi pendapatan. Pemakanan yang subhat. Sebab apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ia akan menjadikan kebaikan-kebaikan kamu itu akan hilang pada hari kamu dihisap. Habis. Kira baik, kebaikan dia bawa banyak. Tapi dia syubhat atas perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dia makan benda-benda yang subhat. Maka kata Allah, esok hisap-hisap habis. Tak ada. Tak ada kebaikannya. Penuhilah hatimu dan sanubarimu dengan mengingati akhirat kerana engkau tidak punya tempat yang selain daripada kubur. Penuhilah hatimu dengan mengingati akhirat. Kita ni, yang kita hari-hari duk belajar, yang kita hari-hari duk mengaji, yang kita hari-hari duk bersolat. Hari-hari yang kita duk buat ni adalah untuk memenuhkan hati kita dengan mengingati akhirat. Kita kira kalau kita baca Fatihah dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam 17 kali. Kalau diikuti pula dengan sunat rawatib yang disiarankan oleh Nabi SAW ada 10. Ada 10. Kalau sunat rawatib jadi dah 27 kali. Itu tidak termasuk tahajud dan juga duhanya. Kan? Boleh menjadikan lebih daripada 30 kali atau mungkin sampai 50 kali. Kita baca Fatihah. Andainya masa-masa kita yang Allah Ta'ala bagi pinjam ni kita infakkan di atas jalan menyebut kalimah Allah, mengulang-ulang sab'ul masani surah Fatihah itu, maka akan penuhlah dalam diri kita itu segala khairat. Ini apa dia? Segala kebaikan-kebaikan akan memenuhi seluruh ruang hati. Sebab tu Nabi suruh kita buat sunat rawatib. Sebab dia nak kita penuhkan ruangan dalam hati kita itu dengan perkara yang baik. Apabila kita asak dia dengan membaca Fatihah berulang-ulang kali. Maka dengan sebab tu bila kita ni bangun tidur ataupun di awal pagi kita hadiahkan Fatihah. Walaupun Rasulullah tak buat. Tapi ulama yang mencadangkan. Hadiahkan Fatihah untuk baginda SAW, sahabat, ahli keluarga, kemudian sekalian, arwah muslim, muslimat, dua ibu bapa, diri kita, anak-anak kita, semua dengan satu kalam Fatihah. Sebab apa? Untuk memenuhi ruang dalam diri kita ini dengan surah Fatihah yang ada 7 ayat yang diulang-ulang setiap hari. Yang Allah Ta'ala sebut nama Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kerana barang siapa yang ada 7 ayat yang diulang-ulang di dalam dirinya, nescaya penuhlah hatinya dengan perkara-perkara kebaikan. Itu yang kita duk bubuh juga tu. Banyak sangat bubuh melimpah tak? Tak melimpah, kok tak cukup lagi ada. Jadi Allah Ta'ala kata penuhilah hati sanubarimu dengan mengingati akhirat. Maka kita terpanggil di dalam setiap majlis-majlis ilmu. Kalau kata buka TV pun kita lebih suka kepada
perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ilmu. Kerana engkau tak punya tempat yang selain daripada kubur. Rumah kita yang betul-betul pasti kubur. Itu pasti. Ha? Kalau kata kita ada juga hayat kita di dunia ni tak ada rumah sendiri. Sewa. Sampai bila lah aku ni nak sewa rumah. Bila lah nak beli rumah sendiri. Kita beli rumah sendiri pun atas kertas je. Atas kertas tu je rumah kita. Tapi sebenarnya kita sewa juga. Sewa dengan Allah. Tapi yang pasti, mati lah. Mati. Itu pasti. Rumah yang paling pasti yang akan kita duduki. Yang sempit sangat-sangat. Yang gelap. Tak ada api, tak ada air, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada makan, tak ada minum, tak ada teman, tak ada apa-apa. Kosong. Tapi dipenuhi dengan amal yang kita bawa. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, maka buruklah. Kata Allah lagi, wahai manusia, sesiapa yang rindu ke syurga, bersegeralah ia berbuat amal kebajikan. Sesiapa yang takut kepada neraka, tertahanlah ia daripada melakukan kejahatan. Dan sesiapa yang dapat menahan nafsunya daripada keinginan-keinginannya, maka ia akan mencapai darjat yang tinggi. Ini satu kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dekat kita, kalau hang teringin syurga, buatlah amal kebajikan banyak-banyak. Kalau kata kamu nak syurga. Ya? Buat amal kebajikan sebanyak-banyak. Bukan dengan amal tu kita nak ke syurga. Tetapi dengan amal kebajikan yang kita buat itu, kita mengundang rahmat Allah. Daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang akan menempatkan kita di syurga. Jadi kata Allah lagi, kalau kata hampa rasa takut kepada neraka, tahanlah daripada melakukan kejahatan. Yang mana orang yang dapat menahan diri dia daripada keinginan yang pada darjat yang tinggi. Okey. Kisah ni, kalam ni kita tak satu perumpamaan. Pada zaman Saidina Abdullah bin Abbas. Saya ulang sekali lagi, siapa dia Abdullah bin Abbas ni? Sepupu Nabi SAW. Di antara sepupu dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Satu hari Saidina Abdullah bin Abbas didatangi oleh seorang laki-laki. Saidina Abdullah bin Abbas ni menjadi tempat rujukan. Dia kan orang alim. Di antara orang yang teralim. Zaman dia tu didatangi oleh seorang laki-laki. Dia mengaku kepada Saidina bin Abbas. Dia kata, hari ni aku datang kepada kamu dengan membawa dosa setinggi langit dan bumi. Banyak sangat dosa. Tapi dia kata, macam mana cara aku nak bertaubat? Bolehkah Allah Ta'ala ini menerima taubat bagiku? Fahali min taubah. Dia tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Fahali minat taubah. Adakah bagi aku ini taubat? Maksudnya Allah Ta'ala mahu nak terima taubat. Dia tanya. Siapa dia ni? Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya kepada laki-laki ni. Hang buat dosa apa? Kata besar. Dia suka bunuh orang. Dia ni pembunuh upahan. Dia suka bunuh orang. Jadi bila orang dapat tahu lah kata dia ni seorang pembunuh upahan. Maka orang tak suka lah. Siapa yang suka? Pada orang pembunuh, siapa yang tu suka nak? Tak ada siapa yang suka. Kemudian satu hari dia kata, aku ni berkenan kepada orang gadis. Nak kahwin dengan gadis tu. Bila dia nak kahwin dengan gadis tu, dia pergi meminang. Dia pergi meminang, si gadis tak terima. Siapa nak kahwin dengan pembunuh? Kan? Si gadis tu tak terima peminangan dia. Bila tak terima peminangan dia, dia dengar-dengar, terima peminangan orang lain. Kahwin dengan orang lain. Lagi marah lah. Kawan lah memang kerja membunuh. Dia buat macam mana? Dia kata, pada hari perkahwinan tu, aku pergi dekat lelaki tu, aku bunuh. Aku pergi dekat perempuan tu, aku bunuh. Dia bunuh. Dia kata, marah punya kerana. Tetapi dia kata, bila semalam, waktu aku nak tidur, aku dihantui oleh satu gambaran. Ini yang kita panggil satu getaran dalam jiwa
bila Allah Ta'ala nak datangkan hidayah. Dia mai. Dia mai bukan mai hantu. Dia mai dalam diri dia. Berdosanya perbuatan aku ni. Dia orang Islam. Mentah hukum makan tapi buat juga. Berdosanya perbuatan aku ni. Punya besar lah sampai sepasang pengantin yang baru kahwin nak. Belum sempat menikmati alam perkahwinan aku pergi bunuh dua-dua tu. Besarnya dosa aku. Yang mana aku tak boleh nak tebus dosa ni. Macam mana Allah Ta'ala bolehkah terima taubat aku ni. Diceritalah kepada Sayyidina Ibn Abbas. Dengar Kak Ibn Abbas ni marah. Hang lah yang bunuh mereka tu. Kalau kata kita tahu pun tu, kita nanti pukul itu setengah nyawa lah. Dia mai dia tanya lah, fahali minat taubah. Adakah taubat untuk aku? Adakah taubat untuk aku? Bila dia tanya macam tu, ulama yang besar, sahabat Nabi, keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia jawab? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Macam mana cara, dia tanya. Macam mana cara aku nak bertaubat? Minta, kata dia. Minta pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mengaku dan menyesal. Kena mengaku. Nak mengaku dekat siapa? Mengaku pada waris yang hampir bunuh. Pihak kata hang buat zalim pada kedua-dua mereka. Mengaku dan menyesal di atas perbuatan. Kemudian tunggulah kalau orang nak bunuh hang, orang bunuh lah. Tapi hang dengan Allah masih terhutang. Lepas tu dia kata, lepas tu aku nak buat apa? Berjanji, tinggalkan perbuatan ni, jangan ulang dah. Berjanji sungguh-sungguh, jangan ulang. Andai ada lagi hayat kedua. Maksud dia hayat kedua ni, katalah pihak dekat ahli keluarga dah pergi mengaku, dia pun tu maafkan, maksud dia ada peluang kedua lah. Jadi, berjanji untuk tinggal perbuatan ni. Jangan ulang dah sampai bila-bila. Kemudian dia kata, nak buat apa lagi ni? Agar Allah Ta'ala terima taubat aku. Maka dia kata, gantilah perbuatan kamu itu, perbuatan buruk itu, dengan perbuatan baik. Kalau dulu hang bunuh orang, ke hari ni hang cari satu perkara yang boleh buat bagi orang hidup bahagia. Walaupun pada saat tu hang terpaksa jadi hamba orang tu untuk membahagiakan dia. Katalah ibu bapa tu kata kami takkan ampunkan dosa hang selagi hang tak jadi hamba kami. Hang duduk dengan depa jadi hamba untuk beberapa tempoh lama. Kemudian dia kata kalau lepas tu, okey, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, satu tiket besar agar taubat diterima. Dia tanya apa? Ada mak tak? Ada mak tak? Apa jawab laki-laki ni tadi? Tak ada. Dia kata, mak aku dah mati. Dia kata, mak aku dah mati. Mati kesengsaraan kerana memikirkan maksiat yang aku buat. Maka nantilah kita kata. Allah kata, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allah. Sebenarnya, dosa sebesar langit dan bumi yang kita bawa mai ni akan terhapus dengan satu perbuatan apabila hang mentaati Allah dan Rasul serta mentaati ibu bapa. Kalau ada ibu hang buat kebajikan kat ibu hang, seluruh maksiat hang akan terhapus. Paling mudah taat pada ibu hang. Paling mudah. Dia kata di mana aku nak cari, dia dah tak ada hasil daripada maksiat yang aku buat. Dia makan hati, susah hati dengan kelakuan aku. Maka membawa dia sampai kepada menemui ajalnya. Cara macam mana dia kata, aku nak tebus dosa aku dengan ibuku. Dia tanya ayah dia macam mana? Ayah dia mati masa dia kecil. Dia tak sempatlah dia derhaka pada ayah dan ni dengan mak dia. Kata Abdullah bin Abbas, kalau kata hang ada mak hang lagi, yang itulah tiket nombor satu. Untuk hang jadi baik. Untuk Allah Ta'ala padam keseluruhan dosa. Tu kata dosa yang bawa sebanyak-banyaknya hanya kerana mentaati ibu dia, dia boleh hapuskan keseluruhannya. Kenapa? Kerana ibu ni dia ada kelebihan, 3 kelebihan daripada bapa. Bapa-bapa jangan cemburu pula.
Nah, apa dia kelebihan ibu ni? Yang pertama, kelebihan yang dimiliki oleh ibu, dia mengandung anak. Bapa tak mengandung. Ha? Bapa tak mengandung. Ibu mengandung. Mana ada bapa kata sayang macam mana ke isteri dia pun dia tak mengandung. Ibu juga yang bawa seorang-seorang. Itu kelebihan. Kan bila dalam satu hadis, seorang lelaki jumpa Rasulullah, dia tanya, dia nak taat kat siapa? Taat pada ibu. Semua man. Kemudian kat siapa? Semua ummuka, mak hang lagi. Kali ketiga dia kata semua man. Siapa dia lagi? Semua ummuka. Kali ketiga pun mak juga. Kali keempat baru kat bapak. Sebab apa? Sebab apa Rasulullah sebut ibu ni 3 kali? Pertama sebab ibu tu mengandung. Kedua, melahirkan. Saat yang paling getir. Yang paling susah. Nah, apabila ibu tu nak melahirkan seorang anak, hampir melayang nyawa dia. Dia bergadai nyawa, dia bertarung nyawa untuk melahirkan satu lagi jiwa. Itu yang kedua, bapa dapat. Bapa tak ada. Yang ketiga, menggunakan sebahagian daripada zat pada badannya untuk menyusu dan membesarkan anak tu. Bapa ada? Bapa tak ada. Tiga-tiga ni bapa tak ada. Satu daripada 3 kunci ini menyebabkan kamu mendapat satu kunci besar untuk ke syurga. Daripada ketaatan yang kamu lakukan padanya Allah. Jadi bila laki-laki ni kata macam mana aku tak ada mak, dia kata mak aku tak ada. Dia menangis kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka kata Abdullah bin Abbas, hang kena buat 3 benda yang aku kata tu. Pertama, mengaku dan menyesal. Kita buat dosa. Kita mungkin tak bunuh orang tapi kita kata kat orang. Kita mungkin pernah fitnah orang tu. Kena pergi mengaku kat dia. Kena pergi mengaku kat dia. Tapi jangan kata butir-butir-butir kan. Tak lagi dia tak ampun dosa kita. Yang kedua, berjanji tak ulang lagi. Yang ketiga, gantikan perbuatan. Kalau dulu kita selalu cemoh dia, hari ini kita jaga kebaikan. Jaga kebaikan dengan dia. Itu di antara yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amat susah. Kita ni selalu buat dosa. Banyak sangat dosa. Kemudian Allah Ta'ala pesan lagi, wahai Musa bin Imran. Pasal apa main Musa bin Imran? Sedangkan hadis ni hadis kudusi kepada Rasulullah. Tapi seru kepada Musa bin Imran. Kata Allah, jika musibah menimpa engkau, sedangkan engkau tidak suci daripada kesalahan dan kekhilafan, maka engkau mestilah menyalahkan dirimu sendiri. Musa. Wahai Musa, kata Allah, kalau musibah timpa kau. Kalau musibah yang menimpa engkau, maka jangan salah orang lain. Tengok, ada kesalahan kita yang tak bertaubat. Ada kesilapan yang kita tak, ada kekhilafan kita yang kita tak hapuskan. Jadi, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi salah diri sendiri. Juga musibah yang kena pada diri kita, kita cari kesilapan pada diri kita. Jangan cari salah pada orang lain. Yang mana ketika ini sebab apa Allah Ta'ala kata macam tu, kita tengok ketika mana Nabi Allah Musa AS naik ke Jabal Tursina mengambil kitab Taurat. Dia tinggal dekat siapa? Dia tinggal kepada Nabi Harun AS. Kaum Bani Israel. Dia pesan kepada Nabi Harun, hang jaga mereka elok-elok. Hang jaga mereka elok-elok. Nabi Harun kata, aku mungkin tak semampu. Tapi dia kata, hang tengok mereka. Kalau apa-apa jadi, siap hang. Dia marah kepada Nabi Allah Harun. Dia tertinggal satu je khilaf dia. Dia tak pesan pada Allah. Dia tak pesan pada Allah. Sebenarnya kita kena pesan pada Allah dulu. Berdoa pada Allah terlebih dahulu. Tersilap sikit saja khilaf tu. Jadi naik pergi Tursina 40 hari, turun main, murtad habis. Khilaf ni kata Allah datang daripada dirimu ketika mana kamu lalai. Sewaktu hang tinggal pesan. Ni jaga elok-elok nak. Kita ni ya Allah jagakan dia untuk aku. Aku tinggal pesan kat dia. Minta kat Allah dulu. Minta kepada Allahu Wali. Allah itu pelindung. Minta kat dia dulu. Ni pergi minta kat orang dulu habis. Kata Allah, itu ada kekhilafan. Salahkan diri dulu. Wahai Musa, miskin daripada kebaikan itulah sebenarnya kematian yang paling besar. Nak tengok orang mati, nak tengok orang yang mati, yang tak orang tu orang mati. Macam mayat berjalan. Hidup dia tak ada manfaat. Manfaat kat manusia pun tak ada, manfaat kat binatang pun tak ada. Kalau orang tengok dia tu pergi mampu bang pun tak apalah.
Hidup dia tak memberi apa-apa kebaikan kepada sesiapa juga. Itu mati yang paling besar. Walaupun dia masih hidup. Semua orang meluat. Kata Allah lagi, wahai Musa, orang yang tidak bermesyuarat pasti akan menyesal. Apa-apa juga keputusan tindakan yang kita buat, kena musyawarah, berbincang terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan melulu kerana dia kata, dan sesiapa yang telah istikharah, maka tidak timbul penyesalan. Sesiapa yang telah istikharah dalam bermesyuarat, biasanya akan mendapat keputusan, 2-3 keputusan. Ataupun 2-3 pandangan. Dalam 2-3 pandangan yang diputuskan dalam musyawarah kita itu, maka kita akan ada 2-3 pilihan. Aku nak pilih yang mana satu? Allah Ta'ala sebut, beristikharahlah kamu. Maksud dia apa dia? Tanya Allah balik. Last kali kita punya bincang, punya mesyuarat, punya sembang, dapat. Okey. Keputusan dia macam ni. Kalau tak macam ni, macam ni. Kalau tak macam ni, macam ni. Dan ni fikir nyari. Nak yang mana satu? Fikir memang tak dapat. Kata Allah, istikharah lah. Tanyalah Allah. Kerana keputusan dalam istikharah itu tidak akan menimbulkan penyesalan pada kamu. Satu pesanan daripada Allah yang sungguh hebat. Allah Ta'ala kata, tanya aku. Aku bagi petunjuk melalui cenderungnya hati kamu. Kehendaknya hati kamu. Setiap keputusan, tanyalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya kita tidak akan menyesal. Wallahu a'lamu bisawab. Selesai hadis pengajaran kita yang ke-32. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada 33 . Tak lambat dah kita dah nak khatam dah hadis ni . Tak banyak dah hadis yang tinggal. Kalau kata Allah Ta'ala bagi kesempatan, rezeki kita lagi untuk terus belajar, menuntut ilmu bersama-sama, bertazkirah, bermuzakarah, bermutala'ah, insyaAllah kita akan hadis pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan. Kalau ada apa-apa kemuskilan, insyaAllah boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, wallahu a'lam. Okay, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ana. Kak Ana nak tanya kan? Ya, silakan. Bolehkah kita mandulkan binatang, contohnya kucing? Adakah berdosa kalau kita buat macam tu? Okey, baik. Baik, terima kasih Kak Ana berkenaan dengan kasih kucing. Memandulkan kucing. Baik, memandulkan kucing ni harus. Harus pada pandangan satu ulama. Pada pandangan satu lagi kata haram. Kita raikan pada pandangan yang harus apabila dia beranak yang dah banyak, dia akan membawa kemudaratan. Kucing dia tak pandai jaga anak. Dia akan menimbulkan kemudaratan. Tetapi sekurang-kurangnya bagi dia beranak sekali. Bagilah dia beranak sekali. Walaupun dia binatang, dia ada naluri keibuan. Dia ada. Seperti mana dia ada keinginan bersahawat, binatang juga adanya keinginan untuk menjadi ibu. Saya pernah ada seekor kucing yang mandul. Bukan kami mandulkan dia, tapi dia mandul. Allah Ta'ala tak bagi kat dia benih. Jadi bila dia tengok kawan-kawan dia yang lain pakat beranak, dia punya teringin nak beranak. Sehari dia pergi dukung anak kawan tu, dia mai, dia bagi minum susu dia walaupun kopek dia kering. Tahu keinginan dia. Pernah satu ketika tu dia curi anak kawan tu, dia bawa masuk dalam hutan, dia pergi bagi susu, anak kawan tu mati sebab dia tak ada susu. Keinginan, kita kata binatang pun ada keinginan. Ada naluri keibuan. Jadi bagi dia beranak bang sekali. Pun dia harus memandulkan. Itu pada pandangan satu ulama. Pandangan ulama lain dia kata haram. Bila kita tengok kita meraihkan kedua-dua pandangan sebab orang yang bagi pandangan ni bukan lagu saya, bukan lagu kita, tetapi ulama. Apabila kita bagi dia beranak, tak mandulkan dia, menyebabkan anak dia berlambak-lambak. Banyak. Tambah kalau kucing kampung. Dia kan nak beranak sikit-sikit . Sekali main 7, 8.
Larat kan nak bela tu. Dia pula bukan kerti pakai lampin, pakai buang tu. Pakai berselerak rata tu. Ha. Jadi satu jalan mudah, tuan ni bawa aplikasi. Harus. Harus. Agar anak itu lebih terjaga. Okey. Pada pandangan yang pertama, katakan harus. Pandangan yang kedua, haram apabila kita menyekat keinginan. Bila kita kasih dia, dia tak ada keinginan. Syahwat dia tak ada. Habis keinginan syahwat dia. Dan kucing tu lama-kelamaan dia akan kemurungan. Mula-mula dia okey, tapi lama-lama dia akan murung. Dia macam susah hati, dia macam tak apa nak sihat dah. Mula-mula okey, dia badan dia nanti naik lagi gebu lagi gebu. Lepas tu dia akan efek kepada tubuh badan dia. Wallahu alam kan. Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Ada lah. Okey, jawab dulu bagi soalan. Okey, Kak Jamilah dulu. Apa dia? Ya, silakan Kak Jamilah. Ya, nak tanya Ustazah pasal aurat. Kalau ada tetamu, saudara kita datang rumah, kadang-kadang bermalam di rumah kita. Satu aurat yang susah nak tutup kaki, macam mana Ustazah? Aurat Ya, kaki. betul. Yang lain Okey, okey. baik. Okey, masih Ustazah. Baik, terima kasih. Terima kasih pada yang bertanya. Bila kita ada tetamu tu memanglah bukan ajnabi lah, kan? Orang asing lah dengan kita. Bila mai ke rumah kita, kita nak kena jaga aurat. Tang lain insyaAllah boleh tutup. Tang kaki yang susah. Tang kaki yang susah. Apabila kaki itu nak kena pakai stokin 24 jam dalam rumah nak kena pakai. Sebenarnya memang kita kena pakai. Tapi bila kita terlepas pandang. Terlepas pandang ni maksud jadi satu musyaqqah. Kadang kita dah ulang masuk bilik ayam. Kan? Tapi tang tudung tu boleh pakai. Okey. Ini di antara khilaf ulama. Khilaf 4 mazhab. Khilaf 4 mazhab. Imam Malik kata tak mengapa pada bahagian kaki. Okey, kalau kita tengok bila kita pi Mekah, kalau mazhab Imam Malik depa kebanyakan depa tak pakai stokin tau sembahyang. Kadang depa pakai sarung kaki tapi jarang sangat. Sebab bagi mereka kaki bukan aurat. Itu khilaf. Bila ada khilaf, maka boleh agar kita tidak, itu dalam rumah lah, luar kena pakai lah. Kita Imam Syafi'i. Seboleh mungkin jaga. Tapi kalau ketika mana kita tak pakai, kan kelang kabut orang mai duk tunggu di luar, kita nak cari tudung. Sepasal nak pakai stokin lagi. Kan? Ketika terkejut, tergempak, boleh. Dibolehkan. Kerana meraihkan khilaf para ulama'. Okey, Kak Jamilah diharuskan ketika itu kerana mengambil sempena pandangan mazhab Imam Malik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey. Okey, insyaAllah lah. Assalamualaikum Ustazah. Ada sahabat kita tanya, dia kata boleh tak kalau sekiranya baju tidur, contohnya baju tidur kanak-kanak, ada kartun gambar binatang, dan satu lagi kapet, sahabat dia menghadiahkan kapet, dia kata, dan pada kapet tu ada gambar burung yang memang berbentuk macam bentuk betul lah, macam burung betul lah kan, cuma dia kata boleh tak digunakan kapet dan juga baju anak dia tu. Okey, baik, terima kasih untuk kanak-kanak yang memakai pakaian yang ada gambar-gambar binatang, kerana ada gambar kartun itik, beruang dan sebagainya, diharuskan pada pakaian kanak-kanak. Kita orang tua-tua jangan duk pakai lah. Okey. Tetapi hiasan, contoh kata kapet. Kapet ni kita akan bentangkan tengah rumah. Dia ada gambar burung. Okey, kita ambil kepada satu hadis Nabi SAW ketika mana Nabi masuk dalam rumah, hari itu hari raya. Sayyidatina Aisyah letak sarung bantai, pada sarung bantai itu ada gambar burung. Rasulullah suruh buka. Aisyah kata pasal saya ada gambar. Rasulullah tak bagi. Dan Aisyah kata sayang ni ada orang bagi. Rasulullah kata kalau nak pakai juga alih. Kalih dia pakai. Macam itulah juga kita ambil kiasan pada kapet yang gambar burung ataupun gambar binatang, gambar harimau ke kan. Jadi kita
Kalau nak pakai juga, kali. Kalau nak pakai, bukan beli, orang bagi. Orang tu pun mungkin tak tahu. Kalau nak pakai juga kali. Tapi kapet kalau kali, yang keras tu duduk di atas, harga butu orang ke bawah lah. Tak cantik lah kan. Jadi yang tu kena beringat lah tu. Sebab tu kena ada ilmu tu. Nak beli barang kena ada ilmu. Semua kena ada ilmu. Alaika bil ilmi. Okay, Ji. Okey, terima kasih Ustazah. Terima Harap kasih, sahabat Ji. yang tanya tu dengarlah jawapan Ustazah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ustazah, kalau tak InsyaAllah. kalih kan, tampai boleh tak? Ada. Boleh. Boleh. Tampai lah. Dengan surah habak ke. Okey. Tak ada apa nak? Tak ada apa. Alhamdulillah nak. Ya. Habis dulu. Ya, ada video. Walaupun silakan. Siapa dia ni? Kak Mo. Ustazah. Tak clear Kak Ma? Ya. Tak clear. Ya. Tak fikir lah. Ya. Binatang tu walaupun bukan binatang yang betul, macam mereka lukis, mereka rekod, olah-olah merupa kan tak boleh? Merupa macam lukisan yang kadang nampak ekor saja. Tak ada bentuk. Kepala saja tu ke? Ada bentuk tapi bukan betul-betul lah, bukan gambar, lukisan. Kalau kata dia tak menyerupai sebiji tak apa. Oh. Macam mungkin sekadar lakaran kan, nampak macam ekor ada sikit, macam kepala ada sikit. Sekadar lakaran yang satu imbasan sahaja, bukan macam burung sebiji maka itu diharuskan. Diharuskan. Tapi sebaik mungkin jangan dibuatkan perhiasan sebaik mungkin kan. Tapi dah macam dah kadang kita terbeli, waktu beli tu kita tak tengok. Dah pakai dah lama-lama, perhati semua ada. Tapi tak nampak sebiji, seketui, tak hidup macam tu, tak nampak. Kita kata tak real lah macam betul-betul nampak binatang tu. Maka itu tak apa, diharuskan. Dibolehkan. Okey, Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Janita. Okay, baik Ustazah, minta maaf lah soalan ni nak panggil jawab nak tanya. Ustazah, ni kita ni nak menyambut bulan Zulhijjah lagi 3 hari kan Ustazah kan, insyaAllah. Saya nak tanya antara amalan untuk kita meningkatkan amalan bulan Zulhijjah ni 10 hari terawal tu bulan Zulhijjah. Saya nak minta Ustazah terangkan sikit lah. Ada perkara amalan yang kami boleh buat lah kan, boleh untuk buat yang mana satu no? Ya 10 terawal Zulhijjah lah Ustazah. Nak tanya pendapat Ustazah itulah. Baik Ustazah, itu soalan saya. Terima kasih sedikit pengetahuan dan perkongsian, insya-Allah kita akan menyambut bulan Zulhijjah, yakni bulan haji Zul tu maksud dia memiliki, Hijjah tu haji. Hanya bulan tu saja yang ada haji di dalamnya. Ataupun di bulan 11. Bulan 11 adalah bulan yang memiliki haji di dalamnya. Bulan yang paling teristimewa kerana di dalamnya terdapatnya Aidil Adha. Okey, apa keistimewaannya? Keistimewaannya bermula daripada 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampailah kepada 9 Zulhijjah. Kemudian disambung pula dengan hari-hari tasyrik 4 lagi. Hari tasyrik itu Aidil Adha 11, 12 dan 13. Okey, apa amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik yang kita buat, yang disunatkan untuk kita lakukan daripada 1 Zulhijjah hingga 9 ialah berpuasa. Mengikut amalan yang dilakukan oleh baginda SAW, baginda akan selalu ambil puasa 1, 2 dan 3 Zulhijjah. Direct dia ambil. Ada ketika kata sahabat dia berhenti seketika. Maksudnya 4, 5, 6, 7 baginda berhenti. Kemudian dia sambung 8 dan 9. Jadi 9 hari daripada 1 hingga 9 tu, 5 hari baginda berpuasa, 4 hari baginda berbuka.
Okay, saya ulang. 1, 2 dan 3 Nabi berpuasa. 4, 5, 6, 7 Nabi tak puasa. 8 dan 9 Nabi puasa. Okay. Itu amalan yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada setiap malam baginda menghidupkan malam dengan bertahajud dan banyak-banyak berzikir. Zikir apa yang paling terbaik daripada 1 hingga 10 Zulhijjah adalah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Zikir yang terbaik. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diulang seterusnya hingga sampai hari raya. Itu zikir yang terbaik. Boleh kita sulamkan dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Okey. Maka ulama-ulama ada yang mencadangkan untuk diistiqamahkan pada siangnya ataupun malamnya, perbanyakkan buat solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni kalau malam kita buat 4 rakaat 2 kali salam. Kalau siang kita buat 4 rakaat 1 salam. Kalau siang waktu terbaik nak buat adalah pada waktu duha. Kalau malam kita boleh buat daripada bermula lepas Isya sampai sebelum masuk subuh. Wallahualam. Itu sedikit perkongsian. Janita nah. Boleh ambil. Baik Tazah, masih Tazah. Faham. Ya. Ya, okey, baik, insyaAllah. Lagi 3 hari Tazah, kira kita InsyaAllah. gunakan kawan yang semua yang ada kesempatan kan, kita boleh ready lah, insyaAllah. Kita Alhamdulillah, akhir saling kan. ingat memperingati. Ya, Jadi baik. kita ingat peringat dekat kawan-kawan, dekat saya, tolong peringat nah. Kita ni Ingat kat selalu saya. lupa fadzakir inna fa'ati zikra. Tolong ingatkan saya. Nah, Ya, baik, Tazah. mungkin kita boleh tak boleh buat 9 hari, kita buat sehari. Hari ke-9, nah. Janji kita buat insya-Allah. Nah. Ya, semoga kita semua jadi hamba yang lebih baik lah daripada sebelum ni, insyaAllah. Amin ya okey, baik, Allah, Tazah, amin ya Allah. Tazah. Baik, amin. Amin. InsyaAllah. Ustazah Ya, sambung saya. sikit untuk yang melakukan ibadah korban, apa yang sunat dilakukan untuk yang nak melaksanakan ibadah korban. Okey, untuk yang nak melakukan ibadah korban, sama ada dia buat dalam negara ataupun di luar negara. Nah, yang luar negara tu kita tak tahu dia nak bila jadi start dari Zulhijjah ni tak usah potong kuku. Tak usah potong kuku, nak potong-potong siap-siap. Sebelum masuk 1 Zulhijjah tu tahan Sat. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan cukur apa-apa bulu yang ada pada badan kita. Tahan Sat sampai hari raya. Hari raya tu, lepas sembahyang raya tu kita agak-agak dalam pukul 11 pagi tu, kita agak-agak lah walaupun luar negara tu, mereka dah korban dah sembelih dah. Baru kita potong. Sunat. Ambil perkara sunat untuk orang yang melakukan amalan berkorban. Orang yang tak buat korban boleh tak? Orang yang tak buat korban boleh potong bila pun. Tapi kalau dia nak ambil, katalah dia tak mampu, dia nak ambil juga, maka dia boleh buat. Di antara amalan yang boleh dilakukan juga oleh orang yang tak buat korban, jaga jangan potong kuku. Sebab apa? Okey, dia ada sebab nah. Kenapa Rasulullah pesan jangan potong kuku daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah? Kerana pada hari disembelihnya binatang korban itu, darah dia tak menitik ke bumi. Pahalanya diangkat ke langit. Dan kalau kita potong kuku kita potong rambut kita mungkin gunting bahagian-bahagian bulu pada waktu itu, kebajikan itu juga akan diangkat ke langit sama banyak dengan pahala korban. Kita buat satu bahagian dapat seekor lembu. InsyaAllah ta'ala. Itu di antara perkara-perkara yang dilakukan pada hari raya korban. Potong pada hari raya. Tahun ni orang tak main raya rumah kita gunting lah apa yang boleh gunting. Tapi tengok orang sembelih binatang pun tak boleh. Okey, kalau siapa yang buat penyembelihan binatang di dalam negara, dia kena tahu bila lembu dia disembelih. Dia kena tahu. Katalah tak tahu, bukan dalam bulan Pinang tu. Okey, kalau tak tahu buat macam tu, kita agak-agak lepas sembahyang raya dalam pukul 11-12 tu, bolehlah kita potong untuk mengambil syafaat daripada penyembelihan binatang. Sebab Allah Ta'ala kira setiap bulu dia, setiap daging dia, setiap darah dia, setiap kuku dia, semua Allah Ta'ala kira. Dia angkat seluruh naik ke langit, termasuklah apa yang kita
potong. Okey, itu yang pertama untuk orang yang berkorban ataupun yang tak berkorban. Boleh mengamalkan amalan seperti ini. Okey. Yang kedua, apa yang patut oleh orang yang melakukan korban, berniat pada Allah segala pahala korban yang diperolehi pada hari itu hadiahkan terlebih dahulu pada kedua ibu bapa dah. Serta kemudian kita sedekahkanlah. Kalau kata dalam negara memang kita tak dapat lagi tu. Sedekahkanlah kepada fakir miskin yang memang kita pun buat di negara-negara miskin. Sedekahkanlah, maka sedekah pahala itu akan dikira, dihisap oleh Allah Ta'ala menjadi asbab untuk memberatkan timbangan kita. Niat sedekah. Jangan duk kata, kami buat lah negara tak dapat daging. Jangan kata macam tu. Seolah-olah kita tak ikhlas. Dengan penuh rasa kebanggaan pada diri sendirilah, bukan bangga kat orang. Aku hadiahkan, aku sedekahkan kepada asnak-asnak yang layak menerima. Maka pahala sedekah dapat, pahala kebajikan dapat, pahala keampunan juga dapat. Pada malam rayanya, malam raya. Bangun buat solat, tahajud tak kira lah. Walaupun sekurang-kurangnya hanya 2 rakaat. Maka barang siapa yang menghidupkan malam Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam dalam masa setahun. Dapat pahala macam buat qiyamul lail setahun. Hebat tu itu kelebihan yang di antara kelebihan yang Allah Taala bagi. Wallahu a'lam. Saya akan tambah daripada hari ke hari. Sebab apa? Kalau kita asak hari ni saya lupa esok saya akan tambah sikit lagi. Lusa saya akan tambah sikit lagi. Sementara nak jumpa dengan 1 Zulhijjah. InsyaAllah Ji. Terima kasih Ji banyak-banyak. Okay, terima kasih banyak Ustazah. Habis dah. Okey, habis dah. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin warzuqna qabla mauti taubatan, indal mauti syahadatan, wa ba'dal mauti jannata wa na'ima, ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه